Bismillahirrahmanirrahim. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. صدق الله العظيم. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Dan kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman kuasa menggunakan angin untuk perjalanannya. Sepagi perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan, dan sepetang perjalanannya adalah menyamai perjalanan biasa sebulan. Wa asalna lahu 'ainal qitri, dan kami hancurkan, kami alirkan baginya, kami leburkan baginya mata air dari tembaga. Wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi biizni rabbih, dan kami mudahkan baginya sebahagian dari jin untuk bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Wa man yazigh minhum an amrina nuziqhu min 'adzabis sa'ir. Dan sesiapa dari jin itu yang menyeleweng dengan perintah kami, dari perintah kami, kami akan merasakannya pukulan dari azab api neraka. Sambungan kepada kisah dalam ayat sebelum ini, iaitu kisah kerajaan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud bapa kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ilmu Nabi Daud, ilmu dan hikmah nubuwah diwarisi oleh anaknya Sulaiman, namanya Sulaiman. Anaknya mewarisi ilmu bapaknya dan menegakkan juga kerajaan, satu kerajaan, iaitu kerajaan Sulaiman dan kerajaan Daud dalam keturunan Bani Israel, kerana mereka berdua ini datangnya daripada keturunan Bani Israel, Yahudilah kira-kiranya. Dinyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada Nabi Sulaiman ini. Pertama sekali perjalanan dengan menggunakan kenderaan angin. Kira-kira 1 bulan perjalanan biasa menyamai satu pagi ataupun satu petang dengan perjalanan yang dikurnia Allah kepada Nabi Sulaiman. Maknanya satu petang dia berjalan, kira-kira jauhnya dapat merentasi jauh jarak selama sebulan dengan perjalanan biasa, hanya satu petang. Maknanya kalau satu hari dia berjalan dengan angin itu sama dengan 2 bulan perjalanan biasa. Begitulah diberi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman yang berupaya melihat semua rakyatnya, setiap orang, dan rakyatnya bukan hanya terdiri daripada manusia tetapi juga daripada haiwan. Malah jin juga termasuk di antara pekerja-pekerja buruh yang diguna oleh Nabi Sulaiman untuk membuat bangunan-bangunan tinggi, untuk mengangkat istana dan mengangkat benda-benda yang berat. Ini digunakan oleh Nabi Sulaiman. Tidak ada jin yang ponteng, yang tidak melaksanakan tanggungjawab bila dibebankan oleh Nabi Sulaiman, kecuali jika ada mereka yang menyeleweng akan dipukul oleh Sulaiman. Semuanya ini takut kepadanya, dinyatakan dalam ayat. Perkara pertama nak disebutkan di sini, Nabi Sulaiman tidak mewarisi harta, tidak mewarisi pangkat dari bapaknya, tapi dia mewarisi ilmu. Kerajaan bukan suatu perkara yang boleh diwarisi. Pemerintahan, bapa menteri, anak juga mestinya menteri. Tidak semestinya begitu. Tidak. Dalilnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalatu wassalam, bapaknya tidak dinyatakan sebagai seorang yang mempunyai pemerintahan, mempunyai kerajaan, pemimpin sebuah kerajaan. Tidak.
Jika ada, nescaya Al-Quran menyebut ataupun dalam hadis akan menyebutkan bahawa dia mewarisi daripada kerajaan yang ditinggal oleh bapaknya. Nabi Sulaiman AS sekalipun bapaknya seorang pemerintah, tapi dia juga tidak mewarisi kekayaan, tidak mewarisi kerajaan semata-mata kerana dia anak, tetapi kerana dia mempunyai ilmu dan kefahaman yang tinggi. Kefahamannya menyamai kefahaman bapaknya, kalaupun tidak lebih tinggi. Buktinya Nabi Sulaiman tidak meninggalkan anak yang menerima, yang mewarisi kerajaannya, yang menjadi pemimpin yang ditinggal oleh Sulaiman. Tidak, tetapi kerajaan terpulanglah kepada siapa yang layak pada zaman kemudiannya. Jika pemerintahan merupakan satu warisan, nescaya kita akan dapati anak-anak Nabi Sulaiman akan mewarisi kerajaan yang ditinggal olehnya. Sulaiman AS menyambung hadara, tamadun yang ditinggal oleh bapaknya. Dia menyambung. Kepimpinannya adalah kepimpinan yang berasaskan hadarah Islam, yang berasaskan kepada kerohanian, berasaskan kepada akidah. Kita nyatakan sebelum ini, mana-mana tamadun, hadarah yang tidak berasaskan akidah, sejarah telah menyatakan kaum Ad, Samud, kaum Lut dan sebagainya, mereka ini adalah orang-orang yang berjaya membina kemajuan dunia pada zamannya, tetapi akidah mereka runtuh, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai cara. Berbagai cara, ada dengan gunung, dengan tanah runtuh, dengan petir, dengan banjir besar dan berbagai-bagai lagi, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam, kita dapati kesan-kesannya sampai kepada hari ini. Kita dapati mereka telah meninggalkan suatu tamadun yang boleh dicontohi, iaitu tamadun yang lengkap asas-asasnya, dari sudut ekonominya, dari sudut politiknya, dari sudut budayanya, dari sudut ilmu. Semuanya ini berasaskan kepada akidah, berasaskan kepada kejujuran. Kejujuran yang kita dapati, mereka bekerja untuk rakyat, mereka ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala, kepentingannya kembali kepada rakyat. Kita dapati pemimpin di dalam Islam mencontohi warisan Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman. Mereka ini, Nabi Daud alaihissalam kerja hasil daripada mencari makan, hasil daripada titik peluhnya. Dia tidak mengambil upah daripada hasil kerjanya. Dia tidak membebankan rakyat membayar cukai kepadanya. Tidak. Dan inilah yang kita dapati daripada Nabi Muhammad dan daripada Umar bin Khattab, juga daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah dilantik sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Pagi itu juga Abu Bakar ingin pergi meniaga, lalu berjumpa dengan seorang sahabat Nabi. "Ke mana Abu Bakar kau ingin pergi?" Dia kata, "Untuk pergi meniaga." Dia meniaga. "Kankah kamu jadi khalifah?" "Ya, khalifah, tapi tidak berarti bahawa perniagaan mesti ditinggalkan." Kata sahabat, "Baik juga jika kamu bertanya Nabi SAW, kamu lihat sejarah Nabi-Nabi, apakah kamu tidak mempunyai hak daripada Baitul Mal, daripada harta kerajaan, daripada harta umat Islam? Sebab bagaimana seorang pemimpin boleh meniaga dan pada masa yang sama memimpin rakyat?" Pada ketika itu Abu Bakar tersentak, betul juga, bagaimana boleh campurkan di antara dua pekerja yang kedua-duanya sibuk meniaga, sibuk dengan kerja, dan demikian juga untuk memerintah. Lalu Abu Bakar mengambil kesimpulan, dia akan mengambil sedikit daripada tabung daripada harta kerajaan, kerana dia terpaksa tinggal kerja meniaga, dan pada masa yang sama dia terpaksa mengambil upah, mengambil daripada tabung kerajaan untuk belanja keluarganya. Itu contoh yang ditinggal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan beliau tidak selesa sebenarnya dengan mengambil upah daripada kerja-kerjanya, kerana beliau menganggap bahawa kerja memimpin juga satu ibadat baginya.
satu ibadat berbanding dengan orang lain duduk dalam majlis ilmu seperti Abu Hurairah 24 jam dalam ilmu. Bagaimana Umar? Umar tidak mempunyai masa untuk bersama dengan Nabi SAW. Oleh demikian beliau merasakan sedikit daripada harta Baitul Mal itu boleh digunakan olehnya demi untuk kepentingan rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat. Kita dapati Nabi Sulaiman AS dalam ayat ini dinyatakan beliau mempunyai kuasa, tetapi kuasa yang ada padanya bukan menjadi teras kekuatannya, tetapi teras kekuatannya ialah wa kullan atainahu hukman wa ilma. Ilmu dan hikmat yang dikurnia Allah kepada mereka merupakan satu kekuatan bagi Nabi Sulaiman. Dia tidak mewarisi harta daripada bapaknya, tetapi ilmu dan hikmat. Di sini Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada Nabi Sulaiman apabila beliau dilantik menjadi nabi dan rasul. Dia bukan setakat raja, tapi nabi dan rasul. Allah berikan kepadanya kenderaan dulu. Macam mana jadi menteri tiba-tiba tak ada kereta? Mesti ada kereta dulu. Kereta mesti besar. Kenderaan Nabi Sulaiman AS ini dinyatakan begitu besar sekali, diperbuat daripada kayu tapaknya inilah body dia punya kapal ni, kapal udara. Dia di atas kapal itu tenteranya yang terdiri daripada tenteranya, pendakwahnya, ulama'nya, semua sekali berada bersama dengannya. Burung-burung dan segala binatang, manusia daripada semua peringkat, pegawai-pegawainya semua ada. Jadi kalau semua ada ni, dia tidak main 300 lah. 300 orang tidak. Ini bakal 3,000 sekali bergerak. Dalam riwayat menyatakan beliau singgah makan di Kabul. Dulu Kabul ni rupa-rupanya Kabul ni tempat persinggahan yang cukup istimewa. Kabul di Afghanistan istimewa dulu. Dan negeri ini pun cantik jika tidak dimusnahkan oleh penjajah. Bandarnya di atas bukit. Kalau waktu malam kita nampak di bawah tu lampu itu dulu boleh jadi, sekarang ni dah hancur musnah ataupun lebih maju daripada dulu. Ini saya cakap ni 30 tahun dulu. 30 tahun dulu. Cantiklah, makan pun sedap. Walaupun orang kita nampak dia pakai baju selebeh macam tu, tak kemas, tapi saya masih teringat lagi makan minum orang ni. Dia pandai memasak dan badannya cantik. Jadi jika Nabi Sulaiman pun dinyatakan dia pernah pergi makan di sini, kemudian dia turun pula di satu bandar namanya Istakhr ini di Moskow di sekarang ni di kawasan sekitar Rusia, satu tempat persinggahan Nabi Sulaiman. Kemudiannya pulanya dia pulang tidur di Baghdad. Dia tak cakap pergi ke Eropah. Tak ada lagi Eropah pada ketika itu. Mereka ini tak tenggelam di mana. Tapi masa Nabi Sulaiman itulah tempatnya. Yang di Palestin ini tempat tanah tempat asalnya, negerinya. Ini tak akan balik tidur rumah. Tidurnya di Baghdad. Dia bakalinya berhenti minum, dia Istakhr ini pada zaman kerajaan Umayyah dan Abbasiyah lahir ramai ulama-ulama. Kalau namanya kita baca kemudiannya pada akhir namanya Istakhri itu maknanya orang di kawasan inilah kawasan tempat Nabi Sulaiman pernah singgah dalam perjalanannya bersama dengan tentera dan rakyatnya dalam suatu kenderaan angin, menggunakan angin. Wali Sulaiman ar-riha ghuduwuha syahrun wa rawahuha syahr. Kami kurniakan kepada Nabi Sulaiman. Artinya bukan kepada Nabi Sulaiman. Kami tidak akan kurniakan kepada sebarang orang. Kami kurniakan kepada mereka yang bersyukur kepada Allah. Orang yang seperti Nabi Sulaiman wajar diberikan kepadanya, kerana sekalipun kuasa berada dalam tangannya, dunia dalam tangannya, harta dalam tangannya, namun begitu Nabi Sulaiman tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur.
Hinggalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-Ku yang bersyukur kepada Allah. Sulaiman alaihi salatu wassalam antara orang yang bersyukur kepada Allah, ala Dawud i'malu ala Dawud syukra, wahai keluarga Daud, Nabi Sulaiman lah maksudnya, bersyukurlah kamu kepada Allah. Dan sedikit sekali orang yang bersyukur. Hasil daripada kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya angin yang boleh diguna satu hari sama dengan 2 bulan perjalanan biasa. Perjalanan biasa ini bukan perjalanan kita ini. Perjalanan dulunya setakat yang kita tahu berjalan kaki lah. Kalau berjalan kaki 2 bulan tu maknanya 1 hari saja perjalanan dengan angin Nabi Sulaiman ini. Boleh jadi sama dengan kapal terbang juga dah. Kalau kapal terbang hari ni berapa jauh dia boleh berjalan dalam satu hari. Saya kira menyamailah dengan perjalanan Nabi Sulaiman dululah juga. Malah lebih sulit lagi. Nabi perjalanan sekarang ni sampai ke satu tempat mesti berhenti nak isi minyak. Banyak tempat kena berhenti, tak boleh lebih daripada jarak yang tertentu. Jadi kapten tak apa kalau saya salah pun. Begitu. Tapi Nabi Sulaiman tidak, nak pergi ke mana-mana terus saja, tak ada kira pakai minyak, tak apa, angin saja sudah cukup. Angin saja, tak pakai minyak. Minyak mana ada lagi sekarang tertentu. Kalau kita kata ada minyak pun bohong je. Ya. Wa asalna lahu 'ainal qitri, dan kami pula alirkan baginya mata air dari tembaga. Tembaga ini sebenarnya dicairkan tembaga untuk kegunaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Untuk buat apa tembaga? Tembaga untuk buat periuk, untuk buat perkakas-perkakas. Periuk-periuk yang digunakan oleh Nabi Sulaiman yang besar, hingga kan 2 orang manusia nak angkat pinggan dia. Tak larat nak angkat pinggan ini. 1 orang, 2 orang tak angkat. Besarnya pinggan akan dinyatakan dalam ayat yang berikut. Dan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada kaca, diperbuat daripada bahan-bahan kaca itu mungkin sebahagiannya ada yang telah dicipta, tapi istana juga diperbuat daripada bahan-bahan tembaga, ada juga yang diperbuat daripada kaca, sehingga Balqis yang datang dijemput oleh Nabi Sulaiman untuk sampai ziarah istana Nabi Sulaiman. Balqis terpaksa dia angkat kain sebab dia tengok cerah ni, tempat yang nak berjalan ni macam air, dia bimbang takut jatuh. Padahalnya bahan itu bukan bahan air, bahan kaca. Orang yang berjalan di atas tu, dia ingat dia berjalan di atas air. Nampaknya sebenarnya tidak di atas air, kaca yang cerah dapat melihat ke bawah. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam seolah-olahnya mencabar Balqis bahawa inilah dia istana saya. Orang yang datang ke sini, orang yang biasa datang ni, dia berjalan, dia boleh berlari-lari. Tapi orang tak biasa, dia salat kain datang. Sebab betis pun nampak. Pasal apa? Dia anggapnya tempatnya licin, tempatnya air. Ini bukan air, tapi itulah keistimewaan Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam. Diberi Allah kepadanya suatu keistimewaan yang diguna dalam pemerintahannya. Wa asalna lahu 'ainal qitri wa minal jinni man ya'malu baina yadayhi bi izni rabbih, dan di antara jin, wa minal jinni, ada di antaranya yang bekerja di hadapan, di bawah perhatian Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dengan izin Tuhan. Manusia boleh pergunakan jin kah? Nabi Allah Sulaiman alaihissalatu wassalam telah diberi Allah kepadanya kuasa untuk memerintah jin. Jin boleh buat berbagai-bagai perkara. Boleh buat istana, boleh buat pinggan mangkuk, boleh buat masakan, boleh buat macam-macam, dia boleh buat dengan izin Allah. Sejauh mana manusia pada hari ini mampu menggunakan jin? Jika mereka mempunyai ilmu pengetahuan seperti yang ada pada Nabi Sulaiman, dan mereka mempunyai hubungan yang istimewa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada mustahil bagi sesiapa pun. Tetapi mempergunakan jin dengan sewenang-wenangnya, boleh datang ni, bawa duit datang, kalau kayu boleh tukar jadi duit untuk guru dia. Ada setengah orang tu dia cakap dia untuk guru dia. Bila orang datang ke rumah dia minta sedekah, dia masuk dalam rumah dia sembahyang.
Dia semayang, kalau dia buka, dia bawa sejadah dia tu, dia ambil lah. Mudahnya datang. Saya tak percaya tu macam tu. Murid selalunya bila dia sebut guru dia dewakan guru dia. Tak ada orang lebih daripada guru. Biasanya macam tu. Biasanya murid bila dia sebut guru dia mengatasi segala-galanya. Adakah satu perkara yang munasabah tu guru miskin, tapi bila datang siapa minta sedekah, dia nak bagi dia senang saja. Dia akak masuk semayang, kemudian akak sejadah dia berapa? 300, 400, 2,000 boleh nak beri. Tetapi satu jalan saja, Nabi Sulaiman AS pernah diberi Allah kekuatan yang seumpama itu, malah lebih lagi kekuatan itu. Jadi kekuatan yang seumpama ini bolehkah kekal sampai kepada hari ini? Mungkin boleh kekal jika orang itu seperti Nabi Sulaiman dan Nabi Daud juga. Tetapi jika orang itu hanya dunianya sahaja, keinginan untuk menguasai dunia saja, tetapi hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti hubungan Nabi Sulaiman, bagaimana dia boleh berulang? Takkan berulang kisah umpama itu. Balik kepada apa yang berlaku sekarang ni, orang mempergunakan jin berbagai-bagai untuk berbagai-bagai tujuan. Untuk tujuan perubatan, untuk tujuan nak halau jin, nak pagar jin, dan berbagai jin besar-besar pun semua sekali dia boleh menguasai. Ini tak berani nak komen lah, sebabnya yang buat tu ustaz juga. Jadi kalau ustaz lawan sama ustaz, jadi tak berapa baik lah. Saya baca buku-buku juga sebenarnya, buku sejauh mana sejarahnya orang ini boleh menggunakan jin-jin. Tidak mudah sebenarnya, tidak mudah. Orang ini dia kena buat satu amalan, kena buat satu upacara yang tertentu lah untuk menjemput jin itu datang dan mempergunakan jin untuk tujuannya. Tak terbuat kita. Ada buku dengan saya, buku jin, mengenai jin. Dulu saya ada tujuan, ada angin juga nak bomo sikit. Belajar. Itu saya baca tak lepas separuh. Bukan kerja kita, bukan kerja, terlalu sulit sebenarnya untuk bercakap dengan jin. Saya nak sebutlah satu hak mudah saja. Misalnya kita mahukan emas, yang dia sebut yang kena emas, dia tak sebut duit, emas. Kita boleh masuk dalam bilik kita betapa dan ada ayat-ayat yang kita boleh bacalah, maknanya ratus kali baca. Kita baca. Bukan ibadat, tapi tujuannya untuk kita menjemput jin datang. Jin itu jika kita berjaya baca dan kita berjaya menghayati semangat yang dikehendaki oleh jin dengan membakar beberapa kemenyan. Kemenyan ini maknanya dalam bilik kita penuh. Tanpa kemenyan, jin tak datang katanya. Datang. Kemudian satu kali itu jin itu datang, namanya Bu Yusuf. Abu Yusuf, tetapi dia sebut Bu Yusuf. Dia datang. Dia tidak akan datang dalam cerah, tapi dalam gelap. Dia datang. Hamba Allah ni dia datang, dia rasa takut sebab tu dia buka lampu. Dia pasang pelita. Menyebabkan jin itu datang, dia holor tangan dia tutup. Jadi hari itu tak jadi dia. Pasal dia tunjuk takut kepada Bu Yusuf yang datang. Kalau dia tak takut, maknanya dia biarkan lampu itu padam dalam keadaan gelap, Bu Yusuf akan datang. Kali yang lain dia berjaya membawa Bu Yusuf tu datang. Masuk. Bu Yusuf bila datang, Bu Yusuf ni dia berbulu orangnya. Berbulu. Jin lah tu maknanya. Bu Yusuf tanya dia, kamu nak apa? Apa yang kamu mahu? Dia akan jawab, jawabnya dia mahu emas. Kemudiannya jin itu berjanji untuk bawa emas. Tapi sekali lagi pulanya pengamal ini menunjukkan rasa takut kepadanya. Lalu dia buka lampu. Bila dia buka lampu, tak berjaya dia dapat emas itu. Jin tu Bu Yusuf tu bawa lagi balik emas. Maknanya boleh, tetapi penuh keberanian dengan makhluk jin yang akan datang. Dia tidak datang dengan rupa yang kita kehendaki, tapi dia datang dengan rupa dia sendiri. Dan banyak lagi lah benda-benda yang pelik-pelik macam tu. Pengarang kitab tu dia kata, dia sebut orang ni pernah dapat sekilo emas, orang ni dapat 2 kilo, ni dapat 2 kilo, tapi dia sendirinya tak dapat.
Dia tak dapat kerana takut. Jadi itulah dia, saya katanya ini bukan kerja kita lah, tak payahlah. Wa man yazig minhum an amrina nuzidhu min adzabis sa'id. Sesiapa dari jin yang menyeleweng dari perintah kami, kami akan merasakan pukulan dari azab api neraka yang sangat besar. Jin yang ada pada Nabi Sulaiman sepenuhnya dapat digunakan oleh Nabi Sulaiman. Sesiapa yang di kalangan jin yang menunjukkan malas bekerja akan dipukulnya, akan dipukul. Maknanya mereka ini, Nabi Sulaiman menjadi raja kepada manusia dan jin. Itulah